Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa. Amma ba' sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita masih lagi bicarakan kitab yang pertama, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Setelah pengarang kitab ini ketengahkan kepada kita angkara-angkara lidah yang membinasakan. Yang pertama, dusta. Yang kedua, mengumpat. Maka kita akan teruskan lagi perbahasan lanjut berhubung tentang mengumpat, merupakan angkara lidah yang membinasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, tokoh ulama hadis, termasuk dari kalangan 10 perawi-perawi hadis yang diperakukan, disebut Sunan Asyarah. Begitu juga Imam At-Tabrani, termasuk daripada Sunan Asyarah, 10 perawi hadis yang diperakukan. Yang masyhur biasanya Sunan Sittah. Sunan Sittah tu 6 perawi hadis. Tak termasuk Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Tapi kalau sebut Sunan Asyarah, 10 perawi hadis yang diperakukan, termasuk Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Dan Abu Syaikh, maka Abu Syaikh ini nama masyhurnya Abu Syaikh, lebih dikenali dengan nama Asy-Syaikh Al-Imam Asfahani, tokoh ulama hadis yang diklasifikasikan, diklasterkan daripada sunan yang 12. Jadi ada Sunan Sittah, 6 perawi hadis yang masyhur, Sunan Asyarah, 10 perawi hadis yang masyhur, dan sampai pada tahap Sunan Itsna Asyar, iaitu 12 perawi hadis yang masyhur. Pun begitu, yang sering di-highlightkan ialah Sunan Sittah. Ini Abu Syaikh. Begitu juga Imam Ibnu Abid Dunya, nama asalnya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Bakar Al-Baghdadi, tapi lebih dikenali dengan nama Ibnu Abid Dunya, perawi hadis yang dalam kategori 12 perawi hadis yang masyhur. Kena jelaskan perkara ini kerana ada di kalangan cerdik pandai, dia tolak, dia nak Sunan Sittah saja. Ada juga yang menyatakan 2 sahaja, Syaikhan, Imam Bukhari, Imam Muslim. Terpulanglah. Bagi kita 12 perawi hadis yang masyhur yang dijadikan rujukan. Daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma berkata keduanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu
minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghaibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan, lebih berbahaya daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa, kenapa ada mengumpat itu lebih bersangatan bahaya daripada berzina. Bersabda ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Dan seperti maka nak jelaskan kepada kita bahayanya mengumpat yang telah dinyatakan pengajian semalam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi mensyarahkan tafsir Al-Jalalain, bahawa mengumpat itu terbahagi kepada 3. Mengumpat itu akan membawa mudarat yang lebih besar, kerana umpat itu dia ada 3 tahap, 3 kemudaratan yang lebih besar. Bermula dengan ghaibah, diikuti dengan ifkun, dan sampailah kepada tahap yang amat berbahaya, buhtanun. Baik. Dan seperti menyalahi janji, masuklah kita kepada angkara yang ketiga, angkara lidah yang membinasakan. Yang ketiga itu ialah menyalahi janji. Yang pertama dusta, yang kedua mengumpat, yang ketiga angkara lidah yang berbahaya lagi memudaratkan. Yang ketiga ialah menyalahi janji. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Rupanya menyalahi janji ini, memungkiri janji itu, di sini ada 3 tu. Menyalahi janji itu tidak menunaikan janji. Menyalahi janji itu mungkir janji, tak dipenuhi janji. Dan menyalahi janji itu juga membawa erti, maknanya ingkar kepada janji. Berat tu, menyalahi janji, mungkir janji, ingkar janji. Lebih menakutkan, maknanya janji-janji palsu. Baik. Kenapa? Kerana mungkir janji, menyalahi janji, begitu juga janji-janji palsu itu alamat kepada sifat munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ayatul munafiqi salasatun. Betulkan baris tu kan. Ayatul munafiqi mudafun ilaih, yaitu mubtada. Ayatul munafiqi. Jadi ayat tu kitab baru. Ayatul munafiqi salasun jadi khabar. Ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, tanda munafik itu 3. Yang pertama, apabila bercerita, ia nescaya berdusta ia. Yang kedua, dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Yang ketiga, dan apabila dipercayai akan dia, diberi amanah, nescaya khianat ia terhadap amanah. Artinya, tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai, yang diamanahkan padanya. Itu jelas daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 3 tanda munafik. Ya. Salah satu daripadanya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ia menyalahi. Akhlafa, menyalahi janjinya. Wa iza tumina, apabila diberi amanah, khana, khianat dengan amanah. Jadi yang nak dibahaskan di sini, wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji, ia menyalahi janji, mungkir janji, janji palsu. Wal-i'yazu billah. Itu tanda munafik. Baik. Berat. Itulah dia angkara lidah yang membawa kebinasaan. Dan seperti berbantah-bantah, kali ini angkara lidah yang membinasakan yang keempat. Yang pertama, dusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, mungkir janji. Yang keempat, berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Berat tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, setengah daripada keelokan Islam pada diri seseorang itu ialah meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia, untuk kehidupan dunia, ataupun untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Maka angkara lidah yang membinasakan. Yang keempat adalah berbantah-bantah. Berbantah-bantah.
memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan dalam Al-Quran tu, samma'una lil kadhib akaluna lis-suht. Nanti boleh lihat dalam Al-Quran, samma'una lil kadhib. Mereka itu orang-orang Yahudi. Mereka itu orang-orang Yahudi. Siapa? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani Qainuqa. Ni Yahudi dekat mana ni? Inilah dia Yahudi yang telah lama bertapak di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa tak disebut Yahudi Bani Israel? Yahudi Bani Israel, mereka itu sudah berpuas hati kerana cita-cita mereka dah tercapai. Apa dia? Kebanyakan nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan daripada darah, daripada darah Yahudi Bani Israel. Maka Yahudi Bani yang lain, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani Qainuqa, bercita-cita dapat kiranya khatumun nubuah, kesudahan segala nabi dan rasul itu dilahirkan daripada darah mereka. Sama ada darah Yahudi, bangsa Yahudi Bani Quraizah, bangsa Yahudi Bani Nadir, bangsa Yahudi Bani Mustalik, bangsa Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa tak bangsa Yahudi Bani Israel? Dah disebut bangsa Yahudi Bani Israel. Mereka dah merasa cukup. Nabi-nabi, rasul-rasul majoriti daripada bangsa Yahudi Bani Israel. Maka Bani yang lain pula bercita-cita. Maka mereka berhijrah, meninggalkan penempatan mereka menuju ke selatan, dan mereka baca dalam kitab Taurah, khatumun nubuah, Nabi akhir zaman itu akan bangkit di bumi yang disebut Yathrib. Apa makna Yathrib? Lembah yang luas. Maka di situ dikapit dengan dua pergunungan, macam kota tinggi. Kota tinggi itu dikapit dengan dua gunung, iaitu Gunung Muntaha dan Gunung Panti, air terjun kota tinggi. Maka dia menghasilkan lembah yang luas, namanya Lembah Panti. Lembah Panti itu telah memprodukkan sebanyak 33 buah felda, termasuk felda air tawar 2. 33 felda daripada Lembah Panti. Lembah Panti itu hasil daripada dua gunung, Gunung Muntah keluar Kahak, Muntaha, dan Gunung Panti. Bukan nak cerita tu, nak cerita dua gunung Harrah dan Gunung La'abah menghasilkan lembah yang luas, iaitu Lembah Yathrib, yang akhirnya dikenali Madinah Al-Munawwarah. Maka Yahudi, bangsa Yahudi Bani Nadir, bangsa Yahudi Bani Quraizah, mereka berhijrah. Mereka duduk di Lembah Yathrib dengan harapan anak cucu mereka nanti lahir terpilih menjadi pelakon terbaik. Tak! Terpilih menjadi khatumun nubuah. Itu yang dirancang. Rupa-rupanya tidak. Nabi Rasul yang dimaksudkan itu lahir di kota Madinah, lahir di kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Silaplah percaturan.
3-4-3 tak menjadi, 4-4-2 tak menjadi, JDT kalah. Persaingan Piala Asia. Nak nyatakan di sini silap percaturan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Maka marahnya mereka ni, marah sangat Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, Bani Kainuqa ni, marah sangat ni. Apa sahaja yang Rasulullah SAW nyatakan, mereka akan mendustakan. Tapi mereka itu sama'una lil kadzib. Mereka mencuri dengar apa yang Muhammad cakap. Apa yang Muhammad cakap. Setelah mereka dengar apa yang Rasulullah sabdakan, mereka akan menolak dan mendustakan. Tu berat. Tu namanya sama'una lil kadzib. Surah Al-Maidah ayat 42. Ya, bahayanya Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik. Sebab itu mereka tak beriman, kerana tidak mencapai cita-cita mereka. Apa cita-cita mereka? Menjuarai Piala Asia? Taklah. Cita-cita mereka tu anak cucu mereka terpilih menjadi khatumun nubuwah. Tidak rupanya. Ya, tokoh Ma'al Hijrah pun tak dapat untuk tahun ni. Marahnya bangsa Yahudi ni, sampai mereka berpakat apa jua yang Muhammad cakap kita dengar dan kita dustakan. Mereka tertunggu-tunggu apa yang Muhammad nak cakap, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala perakukan pada ayat 42 surah Al-Maidah, mereka itu mencuri dengar. Sama'una lil kadzib. Untuk apa mereka mencuri dengar? Untuk mendustakan apa yang diperkatakan, disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, ada tak harapan untuk mereka ini balik ke pangkal jalan? Tak ada. Kenapa? Akaluna lis-suhti. Kerana mereka itu Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik tu, mereka dah makan makanan yang haram, maka tertutup sama sekali pintu hati mereka. Waliyazubillah. Apabila cerita benda ni, jangan ingat ayat ini ditujukan kepada Yahudi aja. Itu yang kita belajar dalam ilmu apa yang disebut usul tafsir. Maknanya la bi khususis sabab. Setiap firman-firman Allah itu tidak hanya dikhususkan dengan sebab-sebab tertentu. Yang kita nak bahaskan di sini asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Yang jelas al-ibratu bi umumil lafzi. Ibarat itu umum, untuk kita sedar, kita insaf. Jangan kita seperti Yahudi yang dimaksudkan, bangsa Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, Bani Kainuqa. Oleh kerana tak tercapai cita-cita, tak terhalang cita-cita, ada sifat jahat mereka yang Allah benci. Apa dia? Sama'una lil kadzib. Dan tak akan ada harapan balik ke pangkal jalan. Kenapa? Akaluna lis-suht. Dah makan benda haram. Baik. Dan seperti mengadu-ngadu ani angkara lidah yang memudaratkan, angkara lidah yang membinasakan. Yang kelima, yang pertama dusta, yang pertama dusta, yang kedua mengumpat, yang ketiga mungkir janji, yang keempat berbantah-bantah yang tiada memberi apa pun manfaat.
Dan yang kelima, mengadu-ngadu, namanya mengadu domba. Salah ke mengadu? Mengadu perkara yang baik. Apabila mengadu perkara yang tak baik, dia jadi umpat, ghibah. Apatah lagi mengadu itu ada unsur-unsur dusta, maka dia jadi ifkum mubin. Lebih takut lagi mengadu-ngadu itu ada unsur dusta dan ada unsur fitnah, buhtanun azim. Ni mengadu yang tak boleh ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Menceritakan dia hadis di atas oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Namimah itu dosa besar. Tapi ingat, mengadu yang dilarang, bukan mengadu kepada kebaikan. Mengadu yang dilarang tu mengadu yang ada di situ unsur umpatan, ghibah, ada unsur pendustaan, ifkum mubin, ada di situ unsur fitnah, buhtanun azim. Barulah mengadu-ngadu domba itu merupakan dosa besar, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka. Itulah dia fitnah. Itulah dia fitnah. Dan menjadikan mereka berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia, tiada masuk ia di dalam mengadu-mengadu yang dilarang. Itu jelas. Baik. Daripada istilah mengadu domba ni, kita dah faham mengadu domba yang dilarang, mengadu domba yang amat digalakkan, malah Allah Subhanahu wa ta'ala hargai, iaitu mengadu domba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu domba seorang hamba kepada Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa. Itulah dia doa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama minallah alallahi min du'ain. Laisa syai'un, tiadalah sesuatu pun, akrama, yang terlebih mulia, alallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, min du'ain, daripada doa seorang hamba terhadap Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah sesuatu yang terlebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu daripada doa seorang hamba kepada Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa,
Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut sebagai lisanun syakirun, lidah yang sentiasa bersyukur. Lidah yang sentiasa bersyukur. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tertunggu-tunggu untuk mendengar suara lidah yang bersyukur, lidah hambanya yang bersyukur. Lidah hamba yang bersyukur ialah melalui doa. Sebab itu Rasulullah SAW berakukan dalam sabdaannya, maka lidah seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan meletakkan seseorang itu hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan al-karamah yang Allah berikan kepada hambanya berdasarkan doa seorang hamba kepada Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah. Ya. Imam Al-Ghazali karang 60 kitab. Antaranya Al-Munqizu Minad Dhalal. Maknanya kitab tu dikarang bertujuan Al-Munqizu Minad Dhalal, melepaskan diri daripada kesesatan. Ada kitab tu. Dulu belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Al-Munqizu Minad Dhalal. Perkara-perkara yang akan melepaskan diri ini daripada kesesatan. Jadi macam mana nak melepaskan diri daripada sesat? Kita digalakkan untuk banyak berdoa, iaitu mengadu domba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengadu domba kepada manusia. Apatah lagi mengadu domba kepada manusia yang dilarang, yang hukumnya haram, yang telah dibahaskan. Jadi yang dituntut mengadu domba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu doa, yang mana Rasulullah SAW perakukan bahawa doa seseorang hamba itu akan meletakkan darjat kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan 25 orang Rasul yang Allah Ta'ala sebut namanya dalam Al-Quran. 25 orang Rasul. Kenapa tak 26? Kenapa tak 27? Kenapa tak cukupkan 30 orang Rasul? Yang kita faham bilangan Rasul ini 313. Ya, yang disebut dalam Al-Quran 25. Kenapa 25 sahaja yang disebut? Baik, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih wafat pada tahun 505 Hijrah. Kemudian kenyataan Imam Al-Ghazali ini dikupas oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijrah dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ya, 25 orang Rasul merupakan Nabi Rasul pilihan, terpilih di sisi Allah. Dengan kata lain, 25 orang Rasul ini mendapat darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada 25 orang Rasul, maka yang mendapat darjat yang lebih mulia disebut ulul azmi minar rusul, yang kita belajar ulul azmi. Maka untuk mengetahui kehebatan 25 orang Rasul yang diberikan darjat kemuliaan
karamah. Karamah tu bahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala nak nilai 25 orang rasul ini berdasarkan apa? Kalau orang kerajaan dia SKT, sasaran kerja tahunan, ada 2 penilai itu. Bos-bos lah yang akan menilai Haji Hanafiah setiap tahun. Namanya sasaran kerja tahunan. Sekiranya berjaya, akan diberi anugerah APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Baik, dari segi kriteria untuk SKT dia beza dengan kriteria SKT yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menjelaskan bahawa 25 orang rasul ini, apabila kita meneliti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala war-warkan, highlightkan doa-doa mereka. Dalam Al-Quran tak pernah cerita pangkat yang diraih oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Adakah baginda Adam AS mendapat jusa A, jusa B, jusa C, lebih tinggi lagi turus? Tak dinyatakan baginda Adam AS mendapat jusa C. Tak dinyatakan baginda Muhammad SAW dianugerahkan jusa A ataupun turus. Tetapi yang Allah Ta'ala highlightkan 25 orang rasul ini adalah doa-doa mereka. Doa-doa mereka. Doa-doa 25 orang rasul yang Allah Ta'ala bentangkan dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala menitkan dalam Al-Quran. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Bermula dengan khiyarullah, pilihan Allah. Moga-moga kita menjadi pilihan Allah. Kemudian lebih mulia lagi, karamah lagi lebih mulia lagi, disebut Habibullah, kekasih Allah. Lebih mulia lagi Khalilullah, kesayangan Allah. Baginda Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala highlightkan doa-doa baginda Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas. Sebab itu tadi Walid cari kitab Ya Rab, satu kitab yang dikarang oleh kita kata Syekhul Azhar. Ya Rab, doa, nilai doa. Nak nyatakan nilai doa ini ialah akan meletakkan seseorang itu darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jadi khiyarullah, pilihan Allah, boleh dinilai pada doanya. Nak jadi Habibullah, kekasih Allah, juga dinilai pada doanya. Begitu juga nak dapat lebih tinggi, Khalilullah, kesayangan Allah, juga dinilai pada doanya. Nanti kita akan nilai, kita akan baca doa-doa baginda Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala menitkan dalam Al-Quran. Doa-doa baginda Ayub alaihissalam, doa baginda Nuh alaihissalam, doa baginda Yunus alaihissalam dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebut doa baginda Daud alaihissalam. Kenapa tak cerita kekayaan yang diraih, diperoleh oleh baginda Daud alaihissalam? Ya, sebutlah banglonya dekat Horizon Hill, banglonya dekat Isledang, contohlah kan, Damansara Alif, Damansara Ba. Tapi akhirnya baginda Daud alaihissalam, dia lebih gembira dengan doanya, dengan zikirnya. Sebab itu kitab Zabur itu penuh dengan zikir dan doa-doa. Itu yang lebih mendatangkan kemanisan, kekhusyukan buat baginda Daud alaihissalam. Bukan harta benda, mata benda, entah.
Apa benda? Nak jelaskan di sini. Nilai doa tu. Nilai doa. Apabila kita berdoa, doa itu akan menentukan darjat kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa syai'un, tiada sesuatu pun, akrama, yang terlebih mulia, alallah, di sisi Allah Ta'ala itu, min doain, daripada doa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Alallahi min doain, daripada min doain, doa tu, nilai doa tu. Maknanya nak cerita di sini, kalimah aduan yang ternanti-nanti Allah nak tunggu daripada lidah yang tak bertulang pada hamba-hambanya. Yang Allah ternanti-nanti untuk dengar, bukan kita ni dapat anugerah peringatan cemerlang. Yang Allah ternanti-nanti nak dengar lidah kita yang tak bertulang ni berdoa, mengadu kepada Allah. Ya, selama ni ngadu pada manusia je, tak dapat apa pun. Kalau aduan yang baik, tak apa. Kadang-kadang aduan yang buruk, dah haram hukumnya. Wal'iyazu billah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.